الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد جب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الروائد وحسن الخواتم. استسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. توسلت إليك يا رسول الله في جميع الأمور، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. واشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah sekalian, disambung perbahasan tentang sifat mukhalafatuhu lil hawadith dengan rujukan kitabnya Faridatul Faraid karangan Syekh Ahmad Al-Fatran. Baiklah pun kita baca kongsikan sedikit tentang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Yang diartikan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith yakni bersalahan, yakni berlainan Tuhan Subhanahu wa ta'ala daripada segala yang baharu sebab yang baharu itu yang kita panggil makhluk terdiri daripada jirim dan juga arab. Sekali lagi kita sebut Allah Ta'ala berlainan tak sama dengan baharu. Kenapa? Sebab baharu itu wa emma dia jirim wa emma dia arad. Ini kena terjemahkan pula apa dia jirim, apa dia arad. Kalau setakat baca sebentar dari itu bolehlah. Kalau tak nak hurai tak ada masalah pun. Tapi dia tak sampai kepada klimaks ilmu dalam pembahagian ataupun dalam pembelajaran tauhid. Kalau kita nak baca sebentar lalu itu tak ada masalah, tapi tak faham. Sebab itu kadang-kadang apabila kita tak faham, maka kita kadang-kadang mengisbatkan sesuatu yang tidak layak pada Allah. Baik. Maka kita faham dulu kenapa Allah Ta'ala berlainan dengan yang baharu. Kerana yang baharu itu wa imma jirim wa imma arad. Apakah dia jirim?
Jirin ialah kullu ma yamla'ul firagha, tiap-tiap yang memenuhi lapang, itu dia panggil jirin. Kalau nak dibahasnya agak panjang, tetapi saya sebut secara senang. Sesuatu yang mengambil tempat, yang ada tempat, senang cerita, itulah jirin. Itulah jirin. Sesuatu yang ada tempat, yang mengambil tempat, yang ada tempat, maka itu jirin. Maka sifat jirin ini, kita nak kenal sesuatu itu jirin, maka dia ada sifat yang lazim, 4 sifat. Maka kalau ada salah satu daripada 4 ini, maka itu dipanggil jirin. Yang pertama, yang jirin ini dia bersifat dengan baharu, huruf. Dia bersifat dengan baharu. Itu jirin. Apa makna baharu? Didahului adanya oleh tiada. Itu dia panggil baharu. Itu dia. Itu dia. Sebutlah apa nama malaikat jirin. Tapi dia panggil dia ni jenis di bawah daripada jirin itu, dia panggil jauhar. Ataupun dia panggil jisim yang latif, yang halus, macam cahaya. Cahaya ni dia jirin. Dia ada tempatnya. Dia bertempatnya. Ada di dalam masjid, di rumah, di tempatnya. Tapi dia panggil jisim dia tu latif, dia halus, benda yang latif, ya? Yang lembut, yang halus, yang boleh masuk, memasuki, macam air. Kita boleh masuk dalam air. Ini dia panggil jisim yang latif. Ya. Kalau jirim yang kasar macam kita ni, tak boleh masuk macam batu. Itu jirim yang kasar. Ala kulli hal, jirim ini sifat yang pertama dia baru. Sesuatu yang mengambil lapang mesti dia baru. Yang kedua, dia bersusun. Ini kalau nak kenal, ini saya sebut ni level pertengahan orang mengerti tauhid. Pertengahan mengerti tauhid. Kalau mungkin dulu kita tak pernah dengar apa dia jirim. Sesuatu yang mengambil lapang dan lazim daripada itu, dia baru. Sifat dia baru. Dan yang keduanya, dia bersusun. Bersusun daripada beberapa jauhar. Bersusun daripada beberapa jauhar. Kita ni kita di sana. Kita ni kan bersusun daripada beberapa jauhar kan? Jauhar dalam istilah ilmu tauhid, ya. Ataupun kalau nak spesifik lagi dalam istilah ilmu mengkulat, kan? Dalam istilah ilmu sains dia panggil sel. Kita ni sel, ada begitu sel, tersusun daripada beberapa juta sel. Ataupun atom, dia panggil atom. Air. Itu sifat jirim, dia macam itu. Jirim memang macam itu.
dia ada susunan jauhar. Sebab tu ada yang besar, ada yang kecil. Kalau yang besar tu jauhar dia agak sedikit. Kalau yang besar tu jauhar dia tu lagi banyak, tersusun. Ini ulama yang bincang benar. Tapi ini tidak menyalahi ayat-ayat Quran, tidak menyalahi semua dalil naqliyah Quran dan juga hadis. Sebab Allah Ta'ala sebut sendiri, laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala dia tak sama dengan sesuatu. Syai'un itu jiring dan arah, itu dipanggil syai'un. Kita dibaca laisa kamitslihi syai'un, Allah Ta'ala tak sama dengan sesuatu. Tak sama dengan sesuatu. Apa dia sesuatu? Sesuatu itu apa dia? Kita nak tahu juga apa dia sesuatu. Maka ulama tauhid membincangkan masalah syai'un di situ ialah jauhar wa arad. Jauhar dan arad. Allah Ta'ala tak sama dengan itu. Dan yang ketiganya sifat arad ni, tak apalah, kita pelan-pelan pun tak apa, asalkan kita boleh berbahasa secara ilmiah. Dan jauhar ini dia mengambil tempat, dia ada tempat. Tadi kita sebut kullu ma yamla'ul firara, tiap-tiap sesuatu yang mengambil kosong, yang mengambil tempat. Firara itu kosong, tapi tak apalah kita bertasamuh, ambil secara negatif. Maknanya sesuatu yang ada tempat. Sebab itu jiring dia bertempat. Dia lazim bertempat, itu jiring. Jiring itu bertempat. Sebab itu Tuhan tidak boleh nak kata bertempat. Tak boleh. Kalau sebut bertempat, maka itu lawazim bagi jiring. Bermakna Tuhan itu jiring. Itu yang tak boleh nak kata Tuhan atas, bawah, kiri, kanan, naik, turun. Sebab itu lawazim bagi jiring. Orang kata Tuhan di atas. Dia apabila ada tempat, maka dia ada jarak, kan? Apabila sesuatu itu bertempat, maka dia mesti ada jarak. Contoh kita dengan sekolah, dengan rumah tuan, dengan sekolah, mana lebih dekat? Kita dengan sekolah itu lebih dekat daripada rumah kita dengan sekolah. Sebab tu orang kata setengah orang, dia kata orang yang duduk di atas puncak bukit lebih dekat dengan Tuhan. Kenapa jadi macam tu? Sebab orang ni beriktikad Tuhan berada di atas. Bermakna puncak bukit ni satu tempat yang tinggi. Apabila duduk di puncak bukit, bermakna lebih dekat dengan Tuhan. Oh, ni statement yang tak betul. Kalau sebut macam tu, bermakna Tuhan jiring. Sebab tu nak faham benda ni, takut kita mengisbatkan sesuatu yang tidak layak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala tak boleh mengambil lapang ataupun bertempat, tak boleh. Sebab itu lawazim ataupun lazim bagi jiring. Dan yang keempat, jiring ini menerima bagi. Dia menerima bahagi, boleh dibahagi. Selagi mana dia bersifat jiring, dia boleh dibahagi-bahagi. Ini air dalam gelas ni kan, dia boleh dibahagi kan? Boleh. Kita cuba dalam situ, dalam gelas ni nanti kita cuba bahagi. Sampai tak boleh bahagi, sampai tak boleh bahagi, itulah yang dipanggil jauhar firdi, ataupun yang saya sebut dari tadi dalam istilah sains dia sebut atom. Apabila atom itu bercantum sesama dia akan membentuk jiring. Okay?
dia akan membentuk jiring. Kalau atom itu sedikit, jiring itu kecil. Kalau atom itu lebih besar lagi. Maka oleh kerana dia bercantum itulah daripada beberapa atom ataupun sel ataupun molekul, tak kira lah sebutlah nama apa sekali. Ya? Apabila dia bercantum, maka dia boleh dibahagi, ya? Nak bahagi macam mana tu ulanglah. Hanya kalau kita belajar dulu, ulama guru sebut cara pembahagian ini secara 3 sahaja. 3 pembahagian. Boleh kita bahagi sesuatu benda yang berjiring, sama ada dikerat, dibelah ataupun disiring. Macam air ini kita nak bagi macam mana? Kita siringkan dia atas tengah. Apabila boleh dibahagi itu, masih boleh dibahagi, maka dia dipanggil jiring. Sampai dah tak boleh bahagi, maka dipanggil jauhar. Yang kita sebut tadi lah, dalam istilah sains dia sebut atom atau sel. Dalam istilah ilmu tauhid dia panggil jauhar firdi. Jauhar firdi. Yang Nabi sebut tu, wa man ya'mal yang Allah Ta'ala sebutkan, wa man ya'mal mithqala dzarrah, karena siapa yang beramal kebaikan sebesar zarrah, zarrah itu sebesar atom, ya roh, nescaya kamu akan dapat tengok yang ini akan dapat balasan daripada Allah. Baik. Itu dia panggil perkara yang lazim daripada jirim. Kalau salah satu benda ni ada pada benda tu, benda tu dia panggil jirim. Benda tu baru, benda tu bersusun daripada beberapa jauhar. Sebab tu tak boleh nak kata besar kecil tu kan. Kalau sebut besar kecil, maka dia melibatkan itu lazim bagi jirim, ya? Besar kecil. Sebab sel itu banyak, dia bersusun. Yang ketiga mengambil lapang ataupun mengambil tempat. Dan yang keempatnya menerima bagi. Maka inilah wazir bagi diri. Wazir bagi diri. Itu kita nak kenal diri. Allah bukan sebegitu. Allah bukan sebegitu. Itu yang dimasukkan dengan mukhalafatul ta'ala. Itu baru jirin. Arab. Arab. Sebab tu kalau kita mengaji pondok dulu, mengaji pondok, nak mengaji, nak habis satu kitab tu lama pun kan. Yang kitab limpik sani pun bukan ambil masa seminggu 2 minggu. Itu pun baca 3 kali sehari, tiap-tiap hari. Sebab perbahasannya agak detail. Baik, Arab ni kalau kita boleh terjemahkan Arab ni setengah orang terjemah sifat, tapi itu pun tak tepat. Tapi tak apalah, itulah sebab Aradun dengan sifat tu dia lain. Dalam ilmu tadi, sifat tu dia rujuk kepada Tuhan. Aradun dia panggil sifat manusia, sifat benda baru. Aradun saya contohkan seperti hitam, tinggi, putih, besar, kecil, itu dia panggil Aradun. Itu kita panggil Aradun. Dan Aradun yang kita nak kenal, dia tadi nak kenal isim, tadi nak kenal jirim. Dia ada 4 lawazim. Aradun pun sama, dia ada 4. Kita nak kenal dia. Aradun orang terjemah dengan sifat, tak apalah. Tapi kita dalam bab tauhid ni, kalau kita terjemah dengan sifat, maka dia memberi waham sama dengan sifat Tuhan. Sebab sifat Tuhan lain. Sifat Tuhan kekal dan bersifat dengan kita. Adapun sifat kita yang kita panggil Aradun ni, dia bersifat dengan baharu. Sifat dengan baharu. Sebab tu kita tak boleh panggil sifat, kita panggil Aradun. Kita panggil Aradun.
Baik, lawazim bagi aurat itu ada 4 juga. Yang pertama, ini benda ni tuan-tuan, kalau boleh catat-catat lah. Sebab benda ni minta maaf pun. Ini satu benda yang agak mahal. Yang agak mahal. Tapi kita tak rasa mahal lah. Sebab kita tak bayar pun kan. Tak ada bayar pun. Tapi ini satu ilmu yang cukup tinggi. Baik. Aurat ni satu lawazim dia, iaitu dia tidak boleh berdiri dengan sendirinya. Makna dia tak boleh berdiri dengan sendiri, dia tak boleh ada sendiri, tak boleh. Dia kena ada, dia tu kena tumpang benda lain. Itu dia panggil aurat. Macam penutup botol. Penutup botol ni kita panggil apa? Penutup botol kita panggil jiring. Kita panggil jiring. Kalau kita panggil jiring, penutup botol, jiring. Ataupun lah, ya, ataupun lah. Auratnya mana? Auratnya hijau. Hijau ni dia panggil aurat. Hijau ni dia tak boleh nak ada sendiri dia, kecuali dia kena tumpang benda lain. Contoh di sini dia tumpang penutup botol. Warna baju saya, dia tak boleh ada sendiri, dia kena tumpang pada baju. Baju ni kita panggil jiring ataupun zat. Jiring dan sebab dia benda baru. Merah ni kita panggil aurat, sebab dia kena tumpang baju, dia tak boleh ada sendiri. Ada satu benda yang contoh kita kata merah, yang tak tumpang apa-apa ada. Tuan-tuan boleh beri contoh kat saya. Satu benda aurat yang tak tumpang jiring. Contoh warna merah ataupun warna hijau yang tak tumpang jiring, ada tak? Tak ada. Tuan-tuan tak payah jawab lah, biasa jawab. Tunggu tuan-tuan jawab lambat. Baik. Sebab tu hijau kita akan tengok sama ada dia duduk di dalam pokok ataupun dia duduk di buah-buahan, dia duduk di pakaian. Nah, itu dia panggil lawazim bagi aurat. Dia tak boleh berada dengan sendiri, dia tak boleh. Dia kena duduk pada benda lain. Itu dia panggil aurat. Contoh kita besar, kecil, tinggi. Ada benda, ada tinggi yang tak ada tumpang benda? Ada? Tak ada. Mesti dia tumpang benda lain. Pokok lapor dia tumpang benda. Maka itu dia panggil aurat. Itu yang pertama. Yang kedua, wajib berdiri dengan yang lain. Itu lazim je lah. Sebab dia tak boleh berdiri dengan sendiri, maka dia mesti berada dengan yang lain. Dia mesti menumpang pada benda lain. Itu aurat. Yang ketiga, dia bersifat dengan kudus, yakni dengan baharu. Dia baharu. Apa maksud baharu? Sekali lagi saya sebut, adanya didahului oleh tiada. Itu dia panggil baharu. Sebab itu kita ni baru. Jiring kita baru, aurat kita pun baru. Sebab baru ni dia lazim, lawazim jiring dan lawazim aurat. Dua daripada kita. Jiring kita baru, aurat kita pun baru. Zat kita ni baru, jiring sifat kita ni pun baru. Dan yang keempatnya tuan-tuan dan puan, aurat ni dia tak kekal dua masa. Dia tak kekal dua masa. Ini aurat. Tak kekal dua masa macam mana? Tuan-tuan tengok baby.
baby tu. Kalau orang tua-tua dulu dia kata apa? Budak ni hari-hari besar. Makin besar. Mari hari ni nampak besar dah. Mari esok nampak besar sikit. Bukan nanti esok, tuan-tuan. Dia tak kekal dua zaman ni, maknanya saat pertama dengan saat kedua tu dia dah lain. Dia dah lain. Sebab tu kita ni kan, dulu daripada baby makin besar, makin besar. Bukan kira hari, kira saat. Kira saat. Makin besar, makin besar. Hanya kita dia tak perasannya. Ini kejadian Tuhan betul-betul hebat. Betul hebat. Sebab tu orang yang bertafakur tentang kejadian Tuhan, insya-Allah dia akan kenal Tuhan. Allah Ta'ala bagi pengenalan ma'rifah kepada dia. Sebab itu Nabi sebut tafakkaru fi khalqillah. Ini khalqillah ni kejadian Tuhan, jisim atau jirim ataupun apa. Lepas tu kita sekarang ni kan, daripada baby dia makin besar, makin besar, makin besar. Makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat. Sampai masa makin lemah, makin lemah, makin lemah, makin lemah. Sekian sana, makin lemah, makin lemah. Itu Allah tu. Kita kekal dulu. Tuan-tuan masih kuat macam umur 30. Tak dah. Makin lemah dah. Itu Allah tu. Perangai orang tu macam tu. Sebab kita payah kedai lah tuan-tuan. Hidup 100 tahun lagi pun dia makin lemah. Akhir sekali dia akan mati. Ini Allah tu. Dia tak kekal. Sebab tu tidak ada jisim, tidak ada aradun yang tak ada. Sebab dia tak kekal dua zaman. Tak kekal. Sebab itu kalau kita belajar ni, dalam sains pun dia sebut, sel kita ni kan, atom kita ni kan, dia setiap saat dia mati. Dia ada, dia mati. Dia ada, dia mati. Dia ada, dia mati. Saat pertama ada, saat kedua mati. Saat pertama ada, saat kedua mati. Siapa yang mengadakan? Allah. Itu yang baru kita. Tapi kita tak perasan benda itu. Tapi ahli sains, sebab itu sains apabila dia mengkaji, maka benda ini betul dengan apa yang disebut dalam Quran. Sebab tu orang beriman. Dia tak boleh lari benda. Ada Allah Ta'ala yang adakan. Dia mati. Sebab tu kita ada sel mati. Sel kita mati. Ada sel-sel mati. Yang kita panggil aki. Tengok orang kita aki. Dia ada. Sel yang mati. Dia mati. Mati. Allah Ta'ala buat dia naik. Mati. Allah Ta'ala buat dia naik. Allah Ta'ala yang mematikan. Allah Ta'ala yang menghidupkan. Yuhyi wa yumiit. Dia yang hidup dan dia yang mematikan. Dia yang hidup dan dia yang mati, dan dia yang menghidupkan. Dia yang, bukan dia yang hidup, dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Alhamdulillah. Baik. Itu empat tu dia panggil awazim bagi Allah tu. Maka kalau benda tu ada pada sesuatu, maka itu dia panggil Allah. Dia panggil Allah. Dia bukan Allah tu. Dia bukan Allah. Sebab itu Allah Ta'ala tak mati. Dia bukan Allah tu. Dia tak binasa. Dia bukan Allah tu. Sebab dia tidak dilalui oleh masa. Kita melalui masa. Allah tak. Allah tidak dilalui masa. Kalau lalu masa, itu Allah tu. Itu Allah tu. Ya. Baik. Ini cara belajar orang universiti ni kan tak masuk. Sebab hari ni ada universiti yang nak mendalami ilmu tauhid secara begini. Dan ustaz-ustaz kita yang dipandu, maka dia bahas secara begini. Secara makna yang dia panggil
secara hadis, apa dia jauhar, apa dia aradun, supaya kita tadi lah betul-betul kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, maknanya Allah Ta'ala tidak menyamai sekalian makhluk. Itu maksud Allah Ta'ala tak sama dengan yang baru. Saya dah sebut hari itu, tak sama pada zat, pada sifat dan pada af'al. Yang itu setelah saya bahaskan. Walaupun pada satu segi sekalipun, walaupun satu segi, tak boleh sama. Sebab tu kalau ada orang kata Tuhan itu atas, oh yang tu memang tahu. Kenapa? Itu menyamai dengan jauh, dengan jirin dan aradun. Sama tu. Bukan nak kata sama muka seiras, bukan macam tu maksudnya. Macam kita kata mu ni sama, mu ni sama dengan lembu. Kenapa? Lembu jalan pakai dua kaki ke? Tak, dia pakai 4 kaki. Habis itu sama ni sebab apa? Dia kena buat, kita pun kena buat juga. Itu makna sama. Bukan sama makna dia ada muka macam kita. Tak. Itu orang tak belajar, dia faham macam tu. Oh, sanggup kamu samakan aku dengan lembu. Habis tu kan lembu kena jadi juga, kita pun kena jadi juga. Sama lah. Sama nisbah mana? Nisbah kena jadi. Itu di situ. Satu wajahnya di situ. Nisbah berjalan dengan kaki 4, yang tu memang tak sama lah. Sebab kita berjalan kaki 2. Nisbah pada dia. Tuhan sama. Kalau ada orang mengatakan Tuhan bertempat, tak kira di mana, maka itu menyamakan Tuhan dengan makhluk pada satu wajah. Tak boleh. Sebab bertempat ini ialah jirin. Itu bertempat. Tuhan tak boleh bertempat. Habis itu di mana Tuhan? Tengok orang tak kerti lagi nak jawab. Orang tanya di mana Tuhan. Anak-anak tak pernah tanya mana Tuhan, kat mana Allah. Ada orang sebut Allah Ta'ala di mana-mana. Itu jawapan tak betul tu. Saya mengajar di Kelang, di Masjid Kelang. Tak payah masuk tak pernah Tuhan. Bagi dahsyat dia kata Tuhan itu dalam masjid. Saya kata kenapa Cik kata Tuhan itu dalam masjid? Masjid itu rumah Tuhan. Dia kata oh, dia dalam masjid. Kat Kelang ni ada berapa buah masjid? Kalau masjid ni ada masjid sana, tak ada. Kau macam mana? Ada juga dia kata, oh kalau macam tu banyak. Masjid sini satu Tuhan, masjid sana satu Tuhan. Kau dia pecah macam mana? Tak boleh nak jawab dia, sebab dia tak kerti batal. Ini hasil daripada pembelajaran tauhid yang tidak takut. Sampai boleh jawab Tuhan itu dalam masjid. Kalau yang jawab Tuhan di mana-mana, yang itu biasa. Kita ingat itu jawapan yang tak betul. Dan itu Tuhannya di mana? Tuhan la mahallalah, tidak bertempat. Itulah Tuhan. Tidak bertempat. Tak payah nak fikir lah. Tak bertempat macam mana Ustaz? Sebab apa yang kita fikir itu semuanya makhluk belaka. Semuanya makhluk. Atas, bawah, kiri, kanan, belakang, depan, luar, dalam. Itu semua makhlukun. Allah tak sama dengan makhluk. Habis kesana. Tak payah pening-pening pada. Kerana segala yang baharu itu tidak dapat dielakkan, sama ada ia itu jauhar atau jisim. Setengah pendapat ulama dia kata jisim, setengah pendapat dia kata jauhar. Tidak pernah khilaf lafzi. Dia benda baharu ni dia sebut tak lepas daripada sama ada dia itu jauhar, jisim tadi yang kita panggil zat setengahnya, ataupun arah yang saya sebut tadi kan, yakni sifat. Dan Allah Ta'ala bukan jauhar, bukan jisim, dan bukan arah. Bukan. Yang saya bahas, yang saya sebut tentang lawazim bagi jisim,
ataupun jirim dan juga lawazim bani ardu. Itu semua benda baru. Allah Ta'ala keluar daripada itu. Ayat Quran dia sebut masalah laisa kamitslihi syai'un, dia tak sama dengan sesuatu. Kita faham di situ. Ulama bahas ini. Keluar ni. Setengah orang kata ilmu kalam ni, ilmu tauhid ni ustaz falsafah ustaz. Mana guna akal? Akal yang mana? Akal yang dibimbing oleh nas-nas Quran dan hadis. Nas-nas Quran dan hadis. Bukan pikiran, bukan akal yang keluar daripada nas Quran dan hadis. Allah Ta'ala sebutkan afala tatafakkarun, adakah kamu tak berfikir? Dan Nabi pun sebut tafakkaru, fikir olehmu. Fikir, nak fikir dengan apa? Akal. Akal dalam ilmu tauhid, akal. Dalam ilmu tasawuf, akal, qalbu, kata Imam Ghazali, ruh dan juga nafsu ni benda sama sahaja. Itu dalam perbahasan tasawuf. Tapi dalam bab tauhid, fikir, tafakkur dengan akal. Tafakkur dengan akal. Quran juga sama tuan-tuan. Untuk kita faham Quran mesti kena pakai akal. Tak ada akal tak boleh nak faham Quran. Sebab itu orang yang boleh memahami Quran siapa dia? Ulama mujtahid sahaja yang boleh mengeluarkan hukum. Kalau kita pun faham juga, kita boleh keluar pun, tapi masalah kita tak faham. Akal kita tak boleh nak faham. Yang boleh memahami hanya ulama-ulama mujtahidin sahaja, dengan kaedah-kaedah lah. Dan kena pakai akal juga. Ia tidak sekali-kali menyerupai. Ia Allah tidak sekali-kali menyerupai, disebut Allah. Ia Allah tidak sekali-kali menyerupai mana-mana makhluk. Tak sama dengan makhluk. Tak payah nak fikir. Ayat Quran tu Ustaz sebut. Ada ayat-ayat Quran. Yang itu nanti dulu. Yang itu nanti. Nanti kita akan bahas. Tuan-tuan dan puan-puan yang dapat ilmu tauhid ni, sebab tu nak belajar. Dalam bab ilmu tauhid, kita hanya berdalilkan dengan ayat-ayat yang muhkamat sahaja. Ayat mutasyabihat di ayat Quran dia ada dua jenis. Satunya dia panggil ayat yang muhkamat. Muhkamat ni saya terjemahkan dengan ayat yang senang untuk dipaham. Senang dipaham. Contoh Allah Ta'ala sebut Qul huwallahu ahad. Kata beliau yang Muhammad, Tuhan itu esa. Semua faham. Secara teori ni orang faham rata rasa. Esa ni makna bukan dua, bukan tiga. Itu maksudnya orang faham. Itu dia panggil ayat yang muhkamat. Dan satu lagi ayat Quran ataupun hadis Nabi yang mutasyabihat, yang sama, yang agak sama. Yang agak sama. Sama apa? Kita ayat Quran mutasyabihat bukan benar tuan-tuan. Kadang-kadang nak lawan ulama pada kita sungguh kita ni. Dia sama apa-apa sama. Ayat Quran pun sama tu. Ayat Quran pun sama tu. Dia panggil dilalah dia. Kalau tak dalam fiqh kan tuan-tuan, tak berlaku perselisihan pendapat ulama. Sebab ayat Quran dilalah dia itu sama, ada kesamaan di situ. Ada ihtimal dia. Ada ihtimal.
Kita mengaji juga dapat tu bagi kita faham. Ni tak jumpa ayat Quran ni. Ayat Quran Ustaz. Ini hadis Nabi Ustaz. Ni ayat Quran Ustaz. Ni tengoklah ayat apa. Dilalah dia, dilalah apa? Qat'i ke zanni ke? Penunjuk dia ada. Itu semuanya tugas-tugas ulama. Dia nak salih dan ulama yang buat ni. Ulama yang kenal ni. Kita tak kenal, kita hanya tumpang ilmu-ilmu ulama macam tu. Contoh ayat yang sama ni apa? Yang mutasyabihat. Yadullah, tangan Allah. Yadu itu makna tangan. Ulama dulu dia tak terjemahkan, tapi ulama sekarang dia terjemahkan. Nah, itulah yang kita kata sama. Sama apa? Macam kita ada tangan. Itu dipanggil ayat yang mutasyabih. Ayat itu tidak diperdalilkan. Kenapa? Nanti ada sebab. Nanti dibahas. Kenapa? Ya. Baik. Hari ini orang ada bawa ayat ini, tak? Orang ada bawa ayat ini. Tuhan ada tangan, Tuhan ada muka, Tuhan di atas. Ya, Tuhan turun, Tuhan bersenda. Oh, macam-macam itu. Ya. Ini dia panggil ayat-ayat yang mutasyabih. Dia berdalil dengan ayat ini. Sedangkan dalam disiplin ilmu tauhid, ayat mutasyabihat tidak dijadikan dalil. Kenapa? Sebab kita berdalil dengan ayat yang muhkamat. Ayat muhkamat apa dia? Salah satunya laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala tak sama dengan sesuatu, yakni jirim dan aradan. Itu ayat muhkamat. Itu ayat muhkamat. Jikalau syaitan mencampurkan ke dalam fikiran anda, jikalau syaitan mencampurkan ke dalam fikiran anda, syaitan dia bisikkan dalam fikir. Bisikkan macam mana? Ini Imam Ghazali sebut itu tu. Dia pada anak Adam ni dia ada qarin. Nak ingat qarin. Qarin satunya daripada malaikat. Apabila seseorang itu lahir, maka malaikat menghantar qarin daripada pihak dia untuk membisikkan kebaikan, dan syaitan menghantar qarin yang bernama waswasah. Qarin ini dia panggil bisikan asyaitaniyah. Dia tak bukan lagi depan macam ni. Ada Nabi Idris dulu dia datang berdepan dengan Nabi Idris, kan? Dalam riwayat cerita dia bawa kulit telur. Tak kira lah kulit telur apa. Kita ambil kulit telur apa yang paling besar. Dinosaur beranak, dia tak telur. Kesuara satu dia. Dia bawa kulit telur depan Nabi Idris. Dia tanya, ya Idris, boleh tak Allah Ta'ala memasukkan dunia yang sebesar ini ke dalam kulit telur ini? Ini please. Syaitan ni tuan-tuan lebih hakik pada kita lagi. Takut-takut dia bisik benda macam ni. Dia bisik apa? Jikalau syaitan mencampurkan ke dalam fikiran anda, bila Tuhan itu bukan diri baik, syaitan dia bisik, kalaulah Tuhan itu bukan diri, bukan jisim, tak bertempat, bukan arah, yakni bukan sifat, maka apakah hakikatnya? Maka apakah dia Tuhan? Macam mana Tuhan? Kat mana Tuhan? Dia bisik itu. Ini ada dalam akal setengah-setengah. Maka nak jawab macam mana? Tuan-tuan dan puan-puan, InsyaAllah tersambung pada kuliah datang pula bulan depan. InsyaAllah mudah-mudahan yang baik akan lebih dapat. Ada hal sikit, saya minta maaf, ada hal sikit. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa bulan depan, InsyaAllah kalau ada hal terpaksa
ditangguhkan selepas Ramadan insyaallah. Yang baik kata daripada Allah yang Maha Kuasa, saya sendiri aku kau lihat astagfirullahaladzim wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu